Assalamualaikum. Saya sebagai seorang guru dan rakyat biasa, dengan ini, menjelang pilihan raya yang akan datang, ada beberapa perkara di dalam pendidikan yang saya harap sangat akan berlaku perubahan. So yang pertama sekali ialah saya looking forward, selain daripada mempunyai sekolah yang ditambah baik. Kita tak bercakap pasal sekolah di KL, kita tak bercakap pasal sekolah di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia ni. Kita bercakap tentang sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan, sekolah-sekolah yang macam nak runtuh itu yang kita look forward dari segi penambahbaikan. Dan pada sekolah-sekolah yang dah cantik, dah elok, dah apa semua ni, saya mengharapkan sebagai seorang guru fasiliti kepada pelajar-pelajar OKU dipertingkatkan. Apa yang jadi di sekolah selalunya apabila ada satu-satu kelas mempunyai pelajar berkeperluan khas, kelas tersebut akan dipindahkan ke kawasan-kawasan yang lebih senang accessibility dia. Contoh, katakanlah pelajar tingkatan 3. Ini kita bercakap waktu PT3 adalah ya. Waktu PT3 wujud, bila ada pelajar berkeperluan khas, maksudnya OKU ya, dan OKU yang fizikal kita panggil, senanglah ya untuk saya bagi contoh. Jika ada kes macam ni, selalunya apa yang pihak sekolah buat, dia akan turunkan that whole class ke kelas-kelas yang lebih mudah diakses. So seperti contohnya, kalau pelajar tingkatan 3 yang ada pelajar berkeperluan khas ni dan dia duduk di kelas di tingkat 3, pihak sekolah akan turunkan that particular class turun ke mungkin ground floor, yang mana ada kadang-kadang ada pelajar tingkatan 1, kadang-kadang ada pelajar yang bising. Kadang-kadang tak semua sekolah boleh membuat tindakan tu secara kondusif. Ada yang tukar kelas ke apa ke, masih ada masalah. So saya mengharapkan penambahbaikan dari segi bentuk begini apabila berlakunya selepas berlakunya pilihan raya akan datang ni lah. Dalam beberapa hari saja lagi kita akan pergi mengundi, kan? Yang kedua ialah beban guru dikurangkan. Walaupun saya bukan lagi tenaga pengajar di dalam sekolah, sama ada sekolah government ataupun sekolah mana-mana sekolah lah, kan? Tetapi saya faham dan sedar ada banyak tugasan guru. So saya harapkan kita ada perubahan dari segi bebanan yang macam tu. Mungkin sesimpel satu step kecil, seperti contoh kita computerizekan certain activities yang cikgu buat, especially perkara-perkara yang clerical, pengkeranian yang dilakukan oleh guru-guru selama ni. Mungkin kita boleh minimizekan dengan a better computerized system untuk guru-guru supaya beban dia berkurangan. Itu sekadar pandangan saya lah. Tapi point dia ialah selepas pilihan raya ni, kita mengharapkan guru-guru kita akan kurang sikit bebannya, especially dalam bahagian pengkeranian. Kita nak cikgu kita fokus kepada pengajaran lebih berbanding pengkeranian dan paperwork. Dan yang ketiga yang saya nak ialah saya haraplah dah 2023 ni akan datang ya, berapa minggu je lagi kita akan masuk ke tahun 2023. Saya mengharapkanlah kita tidak lagi akan melihat video-video, berita, sharing, kes-kes viral mengenai sistem pengangkutan ataupun kemudahan para pelajar ke sekolah. Back then, tahun 1998, ketika saya berusia 14 tahun, bila keluarga saya pindah ke Sarawak, ya, bukan ke pedalaman Sarawak tau, pergi ke Kuching saja,
pada masa tu lagi saya dah tengok kawan-kawan saya pergi sekolah, menaiki bot, naik sampan semua. Malangnya setelah almost 23 tahun, 23 tahun kot saya rasa sekarang, okay, kita masih melihat isu yang sama, yang benda yang saya tengok pada tahun 1998, yang berlaku pada kawan-kawan kelas saya, masih berlaku pada selepas tahun 2020. Maknanya sampai sekarang kita masih melihat ada anak murid yang ke sekolah menaiki bot, sampan, apa semua tu. Well, mungkin itu tidak ada salahnya dan mungkin itulah transportationnya, tetapi kita tak maulah tengok anak murid kita selepas ini, guru-guru kita pun, okay, sampai kena naik rakit. That's very poor condition, okay. Dan kalaupun perlu menggunakan pengangkutan air, biarlah pengangkutan air tu setaraf dengannya lah. Maksudnya kalau kita dekat atas darat ni, kita berjalan naik bas, school bus apa semua, so sekiranya ada kawasan yang perlu menaiki bot, sampan apa semua, biarlah sampan dan bot yang mengangkut pelajar dan guru kita ni, sampan dan bot yang selamat dan mengikut piawaian keselamatan with all the life jacket, selamat lah. Maksudnya bukannya rakit, jambatan yang tinggal string yang sahaja. So kita harap selepas pilihan raya ni, inilah antara 3 perkara yang boleh dibaiki. Dan yang terakhir, saya yakin ibu bapa mesti ada feeling yang macam ni. Kita nak lihat kembali sistem pendidikan kita yang lebih structured, okay? Sekurang-kurangnya kita ada sistem peperiksaan semula lah, okay? Dan kalau boleh lah, okay, ini harapan saya sebagai seorang guru, agar saya tidak akan melihat lagi anak-anak murid berkeliaran di kawasan perumahan dan di premis-premis perniagaan mencari pekerjaan. Sebaliknya, yang saya nak lihat adalah anak-anak murid kekal di dalam kawasan sekolah di waktu persekolahan. Okay? Dan saya juga berharap satu fenomena baru dalam pendidikan, bukan barulah, lebih baiklah saya boleh katakan. Sebab sejak pandemik sehingga ke belakangan ni, kita melihat pendidikan dipandang enteng, sama ada daripada anak murid dan juga di kalangan segelintir ibu bapa, yang mana kita dah boleh melihat ibu bapa bawa anak pergi holiday waktu persekolahan dijalankan, sesi persekolahan dijalankan. Maknanya hari ini hari sekolah, tapi kita tengok ada groups of parents bawa anak dia pergi berjalan. So in a way, it gives me as a teacher satu pandangan bahawa pendidikan sedang dipandang sebagai secondary, bukan lagi perkara penting. And holiday, something yang fun, something yang sepatutnya becomes a reward, becomes a priority, instead of the education becomes priority and the holidays become the reward. Dia dah jadi terbalik. So saya harap perkara ini diselamatkan. Jika tidak, kita akan ada satu gap, satu generasi yang mana mereka memandang it's okay to skip school. Okay? Jangan lupa murid duduk di sekolah, duduk di rumah. Waktu pandemik saja 2 tahun tak sekolah. And then slowly kita tidak ada UPSR, and latest kita tidak ada PT3. So has it made 4 years of
kurangnya pembelajaran. Ya, so saya harap sangat apa pun berlaku dalam pilihan raya kita yang akan datang, dalam beberapa hari lagi ni, saya harap pendidikan kembali ke level yang sewajarnya. Kita hendaklah memartabatkan kembali pendidikan dan ilmu. Itu yang paling penting. Sebab mungkin sijil tak penting, mungkin sekolah tak penting, tapi ilmu penting. Dengan ilmu lah semua perkara perlu dapat dicapai. Bahkan untuk menggapai dunia kita perlukan ilmu, dan untuk menggapai akhirat kita perlukan ilmu, dan untuk mendapat kedua-duanya pun kita perlukan ilmu. So mungkin sekolah tak penting, mungkin pergi sekolah tu tak penting, tetapi ilmu sangat penting. So jom kita martabatkan kembali dunia pendidikan Malaysia, dan kembalilah kita memartabatkan ilmu dan inquisitif, sikap ingin tahu di kalangan anak-anak kita. Semoga berjaya semua rakyat Malaysia, dan jangan lupa lakukan tanggungjawab anda, keluar mengundi. Assalamualaikum.